Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dengan saya Cikgu Muhammad, penolong PPT HAM di PPT Kota Star untuk siri ketiga Taklimat Pengurusan APDM. Kali ini khususnya untuk guru kelas untuk di peringkat daerah Kota Star tahun 2022. Okey, baik. Ini adalah channel YouTube kami, Hal Ehwal Murid PPT Kota Star. Tuan-puan boleh layari, boleh like, comment, share dan juga jangan lupa untuk subscribe. Tuan-puan boleh scan QR code kehadiran peserta. Jika tuan-puan ada masalah untuk QR code ini, tuan-puan boleh tengok di description di bawah. Saya sediakan link untuk pautan kehadiran peserta. Baik. Apabila tuan-puan guru cikgu-cikgu masuk, cikgu guru kelas, ID pengguna masuk melalui nombor kad pengenalan masing-masing lah dan kata laluan masing-masing. Okey, ini adalah paparan untuk guru kelas. Akan naik nama tuan-puan, nama sekolah dan juga kelas tuan-puan sebagai guru kelas. Okey, saya pergi ke modul data murid. Modul pertama, okey, ini adalah paparan untuk modul data murid. Okey, dia ada muka surat 1 dan muka surat 2. Boleh tengok di anak panah yang atas tu. Okey, seterusnya tuan-puan boleh tengok di ruangan status pendapatan penjaga utama dengan kedua, dia ada simbol hijau, simbol tanda seru dan juga tanda pangkah. Okay, itu ada maksudnya. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Boleh tengok dekat perakuan maklumat penjaga ada perkataan tiada pengemaskinian. Tiada pengemaskinian ni bermaksud bukan guru kelas yang tak mengemaskini. Ini adalah kerana waris yang tidak update maklumat anak mereka. Mereka tidak pernah login dalam public.moi tu. Okey, kalau naik warna hijau tu maksudnya waris itu pernah login public.moi. Baik, jika tuan-puan perasan di nombor 5 tu, nombor kad pengenalan pelajar tiada maklumat. Keberangkaian murid ini bukan warga negara. Okey, baik, sekarang kita pergi ke maksud simbol hijau dan merah itu. Baik, warna hijau tanda tu maksudnya berpendapatan, mesti lengkap. Yang pangkah tu tiada pendapatan, tidak bekerja. Untuk tanda seru tiada maklumat pendapatan. Okey, yang ni tuan-puan guru kelas perlulah kemaskini semula. Pastikan naik tanda warna hijau tu lah. Untuk penjaga utama, selalunya kita kena lengkap. Dia mesti warna hijau naik. Warna hijau tu. Untuk penjaga kedua, boleh dikatakan diberikan pengecualian bagi murid yang tidak ada penjaga kedua. Murid yang tidak ada penjaga kedua saja yang diberikan pengecualian. Maksudnya dia hanya ada penjaga utama saja. Penjaga kedua dia tidak ada. Tapi murid yang ada penjaga kedua perlu juga tuan-puan lengkapkan. Okey. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. Baik. Di paparan ini tuan-puan boleh muat turun data murid kelas tuan-puan, data VLE dan juga muat turun Excel. Okey. Okey, ini contoh data VLE murid yang saya muat turun. Dia akan naik paparan seperti inilah. Okey, ini adalah data muat turun Excel. Data muat turun Excel ni berbeza sikit sebab dia ada pendapatan penjaga utama, pendapatan penjaga kedua dan juga gabungan jumlah pendapatan. Ini lebih mudah lah nak tengok murid mana yang boleh dapat bantuan dan tak dapat bantuan. Baik, tuan-puan boleh tengok dekat daftar murid. Apabila terdapat pelajar baru masuk ke sekolah tuan-puan, guru kelas perlu daftar murid ini. Klik warna hijau tu, daftar murid. Kita nak daftar murid ini masuk ke kelas tuan-puan. Bila klik daftar murid akan naik paparan seperti ini. Masukkan nombor kad pengenalan dia. Jika murid ini murid yang bukan warga negara atau murid tanpa dokumen, boleh klik di bawah. Okey, apabila tuan-puan klik teruskan, dia akan naik paparan seperti ini. Tuan-puan perlu lengkapkan paparan ini dan daftar murid. Bawah sekali, daftar murid. Okey, barulah maklumat murid ini akan naik dalam data kelas tuan-puan. Okey, untuk kemaskini kelas, boleh tengok warna oranye tu, anak panah. Kemaskini kelas ni contoh murid ni dah kena pindah kelas, kena kelas lain. Tersasul, maaf saya. Murid ni tak duduk lagi di kelas tuan-puan, dia duduk di kelas lain, berpindah. Tuan-puan perlu kemaskini. Klik kemaskini dan pilih kelas mana yang murid ini berpindah. Kemudian klik kemaskini. Alright, seterusnya adalah butang cetak borang murid. Tengok warna kelabu tu. Cetak borang murid, tuan-puan boleh cetak dan simpan dalam fail borang murid. Ini contoh
cetak borang maklumat murid. Okay. Seterusnya, dalam data murid ni juga, tuan-puan boleh kemaskini maklumat, perlu lengkapkan maklumat murid. Okey, contohnya bila klik data murid di sebelah kiri tu, tuan-puan pilih salah seorang murid yang tulisan warna biru, klik saja di situ, akan naik paparan seperti ini. Dia akan naik di bahagian murid, dia ada bahagian murid, bahagian bapa, bahagian ibu, penjaga utama, penjaga kedua dan juga subjek. Tengok di warna hijau tu. Okey, untuk ID murid, tuan-puan boleh kemaskini nombor kad pengenalan murid itu. Okey, nombor kad pengenalan. Kemudian tuan-puan juga perlu lengkapkan maklumat murid ini di bahagian murid, data murid. Dan tarikh masuk kelas juga tuan-puan perlu hati-hati. Kadang-kala ada guru kelas yang tersilap masuk bulan dan tersilap masuk tahun. Bila berlaku kesilapan pada tarikh masuk kelas, ini memberi implikasi terhadap kehadiran. Waktu tuan-puan nak isi kehadiran, nama murid ini tidak ada sebab tuan-puan dah terkilaf untuk tersilap masuk tarikh masuk kelas. Ini perlu hubungi pegawai meja di negeri untuk diperbetulkan semula. Baik, maklumat adik-beradik pun tuan-puan perlu isi. Baik, sekarang kita pergi ke kemaskini nombor kad pengenalan dan juga maklumat adik-beradik. Okey, apabila tuan-puan klik kemaskini nombor kad pengenalan, akan naik paparan seperti inilah. Jika murid ini kita nak semak nombor kad pengenalan dia dengan nombor kad pengenalan asal dengan nombor kad pengenalan baru, tuan-puan boleh semak betul ke tak betul. Kemudian untuk kemaskini maklumat adik-beradik, dia akan naik paparan seperti ini. Tuan-puan perlu isi juga bahasa pertuturan, anak keberapa dan sebagainya. Kemudian klik kemaskini. Baik. Seterusnya di bahagian bawah tu alamat. Tuan-puan perlu lengkapkan alamat murid ini dan juga asrama. Okay, kalau murid sekolah tuan-puan ni ada asrama, sekolah yang ada asrama, tuan-puan perlu klik asrama lah kalau murid ini tinggal di asrama. Kalau murid ini tinggal di asrama anak yatim, rumah kebajikan, tuan-puan tak perlu klik. Sebab asrama ni lebih merujuk kepada asrama Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah yang ada asrama. Baik, murid berkeperluan khas, kalau murid kelas tuan-puan OKU, tuan-puan perlu klik murid berkeperluan khas. Kalau tidak, tinggalkan kosong. Kemudian jangan lupa klik kemaskini. Baik, saya pergi ke segmen kedua untuk data murid juga untuk bahagian bapa dan ibu. Okey, bahagian bapa dan ibu paparannya sama. Dia akan naik nombor kad pengenalan bapa, ibu dan status warga negara. Okey, status bapa tu sama ada masih hidup, bercerai atau sebagainya. Kemudian status adalah penjaga utama, penjaga kedua atau tidak berkenaan. Tuan-puan, tidak berkenaan perlu klik jika tiada maklumat ataupun telah meninggal dunia. Salah seorang telah meninggal dunia. Bila meninggal dunia bukan lagi penjaga lah. Okey, di bahagian status bila tuan-puan klik akan naik paparan seperti inilah. Masih hidup, bercerai, tidak dapat kesan, meninggal dunia dan tiada maklumat. Ini untuk bahagian bapa dan ibu. Bila tuan-puan klik kat sini, jangan lupa klik kemaskini. Baik. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian penjaga utama dan penjaga kedua. Paparannya sama. Saya akan terangkan sekali saja. Untuk kad pengenalan, ID pengenalan penjaga utama, penjaga kedua, tuan-puan boleh kemaskini. Tuan-puan klik saja kemaskini ID dan jika berlaku kesilapan, ralat, contohnya tak cukup angka, tuan-puan boleh kliklah kemaskini ID tu dan tukar. Ataupun jika dekat sini ada nombor kad pengenalan polis ataupun tentera, tuan-puan juga boleh tukar. Sebab bila dia menggunakan nombor kad pengenalan polis ataupun tentera, waris ini tidak dapat update maklumat anak dia dalam public.moe. Okey, kemudian nama bapa perlu lengkap, hubungan, status hubungan tu juga perlu dimasukkan. Apabila guru kelas tidak masukkan hubungan sama ada bapa ataupun ibu, nenek, datuk dan sebagainya, dalam public.moe juga waris tidak dapat kemaskini kerana status hubungan tu tidak diisi oleh guru kelas. Kemudian guru kelas perlu dilengkapkan nombor telefon, pekerjaan apa, kategori pekerjaan, kerja kerajaan ke swasta, bekerja sendiri perlu lengkapkan, dan juga maklumat pendapatan, tanggungan. Bahagian tanggungan adalah tanggungan berdasarkan keluarga asas, iaitu bapa, bermula daripada bapa, ibu dan juga bilangan anak. Bermula daripada bapa. Bapa pun dikira sebagai tanggungan. Okey. Seterusnya, jangan lupa klik kemaskini.
Baik, kita pergi, ni contoh. Kalau tuan-puan nak tukar nombor kad pengenalan penjaga utama tadi, bila klik kemas kini ID akan naik paparan seperti inilah. Tuan-puan guru kelas juga boleh kemas kini. Okey, pilih nombor kad pengenalan dan isikan nombor kad pengenalan waris tersebutlah. Okey, ni contoh penjaga kedua. Saya nak tunjuk bagi murid yang tidak ada penjaga kedua yang saya terang sebelum ini. Bagi murid yang tidak ada penjaga kedua, tuan-puan klik dekat penjaga kedua, tengok di bawah sekali, status penjaga kedua, anak panah bawah sekali. Contoh murid ini tidak ada penjaga kedua, dia hanya ada seorang saja penjaga. Maksudnya contoh salah seorang telah meninggal. Okey, tuan-puan perlu pilih tiada penjaga kedua. Pilih tiada penjaga kedua dan klik ubah status. Okey, ataupun tukar penjaga kedua ni jadi penjaga pertama. Klik kat situ, ubah status. Okey, dia akan automatik tukar dan jangan lupa klik kemas kini. Baik, ini adalah subjek. Subjek ni tuan-puan hanya boleh semak saja, selalunya dilakukan oleh admin sekolah dan juga PK pentadbiran. Tuan-puan perlu semak saja. Okey, saya tak mahu terangkan secara detail. Okey, kita pergi ke modul bantuan murid. Modul bantuan murid, tuan-puan perlu klik lah bantuan-bantuan apa yang murid kelas tuan-puan terima. Klik di situ dan last sekali di bahagian sebelah kanan, simpan. Itu saja, senang saja. Boleh tanya murid-murid di sekolah di kelas tuan-puan mereka terima bantuan apa. Dan klik simpan, jangan lupa klik simpan. Okey, kita pergi ke modul seterusnya adalah modul pindaan maklumat. Modul pindaan maklumat ini adalah pindaan maklumat yang dilakukan oleh waris yang seperti saya sebut tadi dalam SPAT KPM ataupun public.moi. Apabila waris masuk ke maskini maklumat, tuan-puan guru kelas perlu sahkan pindaan maklumat itu. Jika tiada keraguan, tuan-puan boleh klik ke sahkanlah, tengok di anak panah tersebut. Okey, seterusnya adalah modul murid bukan warga negara. Ini saya dah terangkan dalam siri pertama sebelum ini untuk admin. Okey, contoh murid ini ada di kelas tuan-puan ada murid bukan warga negara, dia belum bayar fee, dia akan naik paparan inilah. Bila murid ini belum bayar fee di JPN, Jabatan Pendidikan, okey, contoh dia dah bayar, tuan-puan boleh minta resit kepada kat dia dan boleh klik kemas kini. Okay, bila klik kemas kini akan naik paparan seperti ini. Tuan-puan masukkan detail, nombor resit dan tarikh bayaran. Bila dah isi, dia akan naik seperti inilah. Dah lengkap, murid ini dah bayar. Murid bukan warga negara dah bayar dan dikemas kini oleh selalunya admin sekolah yang akan buat. Tetapi kalau guru kelas yang buat, dia akan naik nama orang tuan-puan lah kat situ, dikemas kini oleh tuan-puan. Bila murid bukan warga negara ini sudah bayar fee, nama murid ini tidak akan lagi floating. Dia akan masuk dalam data murid dalam kelas tuan-puan. Dia tidak lagi floating. Okey, asalkan dia bayar fee. Okey, seterusnya adalah modul kehadiran. Ini dah kebiasaan tuan-puan isi setiap hari persekolahan. Okey, kehadiran ni seperti biasa, pilih di kalender tarikh apa, tuan-puan isi. Okay, jika murid tidak hadir, tuan-puan pilih sebab apa tak hadir, ada pelbagai sebab. Dan jika tuan-puan ada melakukan ralat, kesilapan, tuan-puan boleh reset. PKM dan guru kelas boleh reset. Boleh tengok di bawah sekali, ada perkataan reset kehadiran. Pilih tarikh di kalender yang tuan-puan lakukan ralat tu, dan reset kehadiran dan isi semula. Itu saja. Baik, untuk laporan kedatangan murid, tuan-puan boleh papar, kita boleh tengok kat sini. Okey, untuk warna-warna ni diklasifikasikan di bawah. Tengok di bawah sekali, warna merah tu cuti hujung minggu, warna purple tu cuti umum dan sebagainya lah. Okey, tengok di contoh di paparan ni, guru kelas ni isi semua. Maksudnya guru kelas ni tidak lupa lah isi. Yang kolom warna putih tu hari persekolahan. Maksudnya dia isi semua. Dia tidak tinggal. Okey, guru kelas ni bagus. Jika tuan-puan terisi di bahagian warna, tuan-puan perlu reset balik lah. Baik, kita pergi ke modul subjek. Modul subjek adalah subjek ni sebenarnya diuruskan oleh PK pentadbiran dan admin. Untuk jenis subjek ni dia ada dua, utama dan pilihan. Utama bermaksud semua murid dalam kelas tuan-puan ambil. Contohnya bahasa Melayu. Subjek ni subjek wajib bahasa Melayu. Maksudnya dia akan jadi subjek utama sebab semua murid ambil. Dia akan jadi subjek utama. Contoh subjek pilihan
pendidikan moral dan pendidikan Islam. Jika dalam kelas tuan-puan ada murid Muslim dan non-Muslim, dia akan jadi subjek tu subjek pilihan, bukan subjek utama sebab dia ada pilihan. Okey, kemudian tuan-puan boleh semak kat sini, jika betul tuan-puan boleh sahkan. Jika berlaku ralat, di sini tuan-puan boleh semak, tengok nombor 5 pendidikan Islam, kat sini berlaku ralat sebab pendidikan Islam sudah ditagging sebagai jenis utama, subjek adalah utama, maksudnya kesilapan tagging. Tuan-puan boleh maklum dekat fikir pentadbiran dan mereka akan ubah dan tuan-puan boleh sahkan kemudian. Okey, sekarang kita pergi ke modul ERKM, rekod kesihatan murid. Ini lebih kepada sekolah rendah. Okey, bila klik ERKM, dia akan naik paparan seperti ini, dia automatik masuk ke portal lain. Okey, saya tak mau menerangkan secara detail sebab saya dah pernah buat video YouTube sebelum ini. Tuan-puan boleh cek dalam channel YouTube kami, Hal Ehwal Murid PPD Kota Star. Tajuk dia cara mengisi ERKM murid tahun 1. Baik, kita pergi ke modul seterusnya adalah modul vaksinasi. Okey, ini pun waktu sebelum ini, waktu kita COVID-19, guru-guru kelas sibuk isi untuk, waktu ni memang sibuk isi lah. Okey, saya tak mau terangkan secara detail sebab sebelum ni masing-masing dah dapat taklimat. Okey, kita isi ID Sejahtera, tarikh 21, 22 dan sebagainya. Okey, ini semua dah pernah isi sebab kita sekarang dah endemik. Baik, sekarang kita pergi ke modul laporan duplikat data. Duplikat data ni jika terdapat data yang dua kali. Data murid yang sama terdapat dua kali. Okey, di sini paparan ini tidak adalah sebab sekolah ini tidak ada duplikat data. Jika ada duplikat data, kena padam salah satu. Sekarang kita pergi modul tukar kata laluan. Guru kelas juga boleh tukar kata laluan. Okey, kata laluan perlulah tukar kepada gabungan yang terdiri daripada aksara, huruf besar, huruf kecil dan juga number. Okey, yang terakhir sekali adalah modul muat turun. Okey, modul muat turun dia ada borang dan juga manual. Apa yang saya ceritakan semuanya berdasarkan manual dalam ni. Tuan-puan juga boleh rujuk manual-manual kat sini. Okey. Yang terakhir sekali adalah modul pegawai meja APDM. Kalau tuan-puan perasan di sebelah kanan warna merah ada butang warna merah, bawah sekali ada tulis pegawai meja APDM. Jika tuan-puan menghadapi sebarang persoalan ataupun pertanyaan untuk menyelesaikan masalah tuan-puan mengenai APDM, tuan-puan boleh klik lah di situ dan boleh telefon. Contohnya di negeri Kedah boleh telefon nombor telefon tersebut dan juga boleh email kepada pegawai meja. Pegawai meja negeri dan juga di BPC akan menyelesaikan, membantu tuan-puan untuk menyelesaikan masalah APDM tuan-puan. Baik, itu sahaja. Sekian daripada saya. Jangan lupa tekan butang subscribe, like and share. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.